Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung untuk bahagian C, soalan nombor 16. Okey, ini adalah format baru SPM. Dia akan bagi dua soalan, iaitu soalan nombor 16 dan soalan nombor 17. Kamu hanya perlu jawab satu soalan sahaja. Okey. Jadi, soalan yang bahagian C ini memang soalan dia panjang-panjang, tetapi sama juga macam soalan-soalan lain, cuma dia bagi penceritaan tu lebih sedikit berbanding soalan-soalan bahagian B. Okey, kita tengok pada soalan nombor 16. Okey, rajah menunjukkan sebidang tanah terbiar yang membentuk segi empat tepat PQRS. Okey, PQR dan S. Kawasan segitiga A, QB. Okey, A, Q dan B ini merupakan kawasan paya. Okey, ini ada kawasan paya yang berair lah. Okey, di mana AQ sama dengan BR. Okey, tengok dia sudah labelkan untuk kamu. Okey, AQ adalah X meter, BR pun X meter lah sebab dia sama panjang. Okey, diberi panjang PA adalah 35. Okey, ini juga telah diberikan 35 dan 12 untuk BQ. Okey, ini pun juga telah diberikan. Okey, so sekarang dia suruh ungkapkan panjang CCSR dalam sebutan X. Dia mau SR. Okey, cari mana itu SR. Okey, so kamu tengok SR yang inilah. Yang panjang SR ini, dia suruh cari berapa dia punya panjang. Okey, jadi panjang tersebut akan sama dengan panjang di P dengan Q. Okey, jadi just tulis sajalah SR sama dengan panjang di sini sama juga dengan panjang yang di sini PQ. 35 tambah dengan X. Nah, itu saja persamaan dia. Okey, dapat satu markah. Okey, soalan seterusnya dia minta bentukkan satu persamaan kuadratik bagi luas keseluruhan tanah. Okey, luas keseluruhan tanah termasuk juga yang paya lah. Okey, semua sekali. Semua segi 4 ni. Semua sekali. Jadi, luas kamu sudah tahu. Kalau segi 4, untuk kira dia punya luas adalah sama dengan panjang darabkan dengan lebar. Okey, so jadi kamu punya panjang sekarang adalah yang inilah. Yang ini P. Okey, dia bersamaan dengan PQ kan. Okey, so dia panjang dia adalah 3 dalam kurungan, kamu letak dalam kurungan lah. 35 tambah dengan X dia punya panjang sebab kita tidak tahu apa itu X. Manakala L pula, okey, L yang sini. Dia adalah 12 tambah dengan X. 12 tambah X. Okey, sampai di sini kamu tidak boleh tinggal begitu sahaja. Kamu mesti selesaikan supaya tiada kurungan. Jadi perlu kembangkan. So 35 darabkan dengan 12. Kamu kasih kembang 35 darab 12 dapat berapa? 420. Okey. Lepas tu 35 darab lagi dengan X. Okey, so tambah 35 darab X jadi 35X lah. Tambah X darab 12 jadi 12X. X darab X jadi X kuasa 2. Jadi inilah persamaan yang kamu dapat, iaitu luas sama dengan, kalau mau susun balik, ambil yang kuasa 2 letak di depan. Kalau tidak mau susun pun tidak apa, betul juga jawapan. Tambah X dengan X ni kamu tambah. X dengan X tambah 35 tambah dengan 12 akan dapat 47X. Okey, yang tiada X letak paling belakang. So, inilah jawapan untuk nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3. Diberi luas kawasan tidak berpaya ialah 650. Okey, maksudnya sekarang
di sini yang tidak berpaya ni 650. 650. Tidak termasuk ini paya. Okey, tidak termasuk paya. Dia suruh hitung nilai X. Okey, hitung nilai X. Okey, cikgu akan buat sebelah di sini. Okey, jadi untuk kira nilai X, okey, luas keseluruhan. Okey, luas keseluruhan kamu tu tadi tu, yang ini kamu sudah cari tadi, dapat X kuasa 2 tambah 47 X tambah 420. Okey, ini keseluruhan segi 4. Kamu kena tolakkan dengan segi 3 yang berpaya tu. Sebab luas yang diberikan 650 ni tidak termasuk yang berpaya. So, paya tersebut, okey, yang ini letak dalam kurungan lah supaya senang. Tolak dengan segi 3. Macam mana nak kira luas segi 3? 1/2 darab panjang darab lebar. Darab tinggi, okey. So, yang ini X kita tidak tahu, dia punya tinggi 12. So, darab 12 darab X sama dengan 650. Okey. So, seterusnya kamu selesaikan dia. Okey, X kuasa 2 tambah 47X tambah 420. Tolak dengan, tolak dengan, yang ini. Okey, selesaikan dia. Okey, 2 dengan 12. Ini boleh dikasih potong. 12 bahagi 2 dapat 6. So, 6 darab dengan X jadi 6X. So, samakan dengan 650. Okey, selesaikan dia lagi. X kuasa 2, 47X dengan 6X ni, bila kamu tolak, tinggal 41X. Positif 41X. Okey. Lepas itu, tambah 420. Yang ini, kita pindahkan dia ke sebelah sini. Dia akan jadi tolak. Okey, samakan dia dengan kosong. Okey, so persamaan seterusnya akan dapat tambah 41X. Yang ini tolak dia lah, dapat negatif 230 sama dengan kosong. Okey, sekarang kamu kena jadikan dia dalam kurungan macam ni. Okey, kurungan sama dengan kosong. Okey, yang ini kamu perlu gunakan kalkulator. Pergi kepada mod. Okey, mod, ambil yang persamaan. Yang kuasa 2, kamu masukkan nilai dia lah. Okey, so kamu punya X sekarang 1. So, masukkan nilai 1. Okey, sama dengan. Okey, B kamu adalah 41. Masukkan 41 sama dengan. C kamu adalah negatif 230. Okey, dalam kalkulator kamu pun ada ni. Okey, pergi sahaja mod, ambil yang AX kuasa 2. Equation, EQ. Okey, EQ, U equation. Okey, so dapat, tekan sama dengan. Okey, so dapat, dia punya X adalah, okey, jawapan yang kamu akan dapat adalah 46. Okey, tekan lagi sama dengan, dapat X sama dengan 5. So, sekarang perlu isi dalam kurungan. Perlu isi dalam kurungan sebab dalam kurungan ni ada satu markah. Macam mana nak isi dalam kurungan? Letak saja X. Okey, tengok dia punya tanda. Tanda di sini dia ada tanda kan? Maksudnya dia positif. Kalau di sana positif, bermaksud dalam kurungan dia negatif. Negatif 5. Okey, tengok yang sebelah ni lagi. X. Okey, tengok lagi tanda dia. Tanda dia adalah negatif. Kalau tanda dia negatif, maksudnya dalam kurungan dia positif. Okey. Okey, seterusnya kita nak cari yang X yang mana kita nak terima. Okey, mana satu X yang kita nak ambil untuk ini jawapan adalah X sama dengan 5. Kenapa 5? Sebab tidak logik panjang dalam negatif. So, yang inilah panjang X sama dengan, maka panjang X sama dengan
5. Okey, 5 apa tu? 5 meter. 5 meter. So, dapat jawapan untuk soalan yang ketiga. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, Pak Man. Okey, Pak Man telah membeli tanah tersebut dengan membakar sekeliling. Okey, dia nak buat pagar. Harga pagar dia adalah RM13 semeter. Bajet yang dia ada adalah RM2,000 bajet dia. Tentukan sama ada bajet tersebut mencukupi atau tidak sekiranya, okey, ini juga maklumat penting, upah pemasangan separuh daripada jumlah harga pembelian pagar. Okey, jadi upah pemasangan dia adalah 1/2 daripada harga pagar. So, macam mana nak buat dia? Okey, pagar bermaksud perimeter. Tanah yang dia nak sekarang ni, keseluruhan tanah ni lah. Okey. Sekarang tanah yang kita nak ambil ni keseluruhan sinilah. Okey, yang ini. Yang tidak termasuk paya. Okey, buat apa kita nak pagar paya kan? Okey, maksudnya tanah yang kita nak ambil ni pagar yang kita nak pasang sekarang adalah di sekeliling tanah sahaja, paya tidak termasuk. Okey. Jadi sekarang kita sudah ada panjang yang kita sudah ada. Okeylah, 35 kita sudah ada. Okey. X pun kita sudah ada. Kita boleh gantikan X tu lah. X tu kita gantikan dengan 5. Sini 5, sini 5. Okey, so sekarang paya tu yang masalah sekarang ni. Paya ni. Paya tu kita tidak tahu. Okey, paya tu. Okey, paya tersebut macam ni bentuk. Sekarang kita sudah dapat sini 5. Okey, yang paling tinggi dia adalah 12. So, sekarang kita nak cari dia punya kawasan panjang AB. Ni AB. So, gunalah teorem Pythagoras. Okey, kita guna teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Okey, 12 kuasa 2 ditambah dengan 5 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator lah. Okey, kamu akan dapat 13. Okey, so sekarang kita nak kira perimeter. Okey, P ke A. P ke A panjang dia adalah 35. Okey, 35. Tambah dengan A ke B, kamu dah kira tadi dapat 13. Yang ini 13. Tambah B ke R, X. X tu maksudnya 5 lah. Sebab kita sudah kira tadi X dapat 5. Okey, S ke R. Sepanjang-panjang ni lah. Berapakah nilai di situ? Dia adalah 35 tambah dengan 5. Sinilah. 35 tambah dengan 5. 35 tambah 5. Lepas tu PS. Okey, last sekali PS ni panjang dia berapa? 12 tambah dengan 5 lah. Dapat 17. Okey, tambah semua sekali. Okey, bila kamu tambah semua sekali, dia bersamaan dengan 110 meter. Okey, itu adalah dia panjang ukur lilitan dia lah, perimeter pagar tersebut. Jadi, dia sudah bagi tadi harga pagar RM13 semeter. So, darablah 110 darab dengan RM13. RM RM13. So, semua harga pagar tersebut adalah 1,400. Okey, jadi dapat RM 1,430. Okey, 1,430 ni baru harga pagar. Okey, dia sudah cakap tadi ada lagi tambah dengan upah. Okey, berapakah upah dia? Upah pula kita nak kira ni. Upah dia cakap tadi, upah dia adalah 1/2 daripada pagar. So, 1/2. Okey, 1/2 daripada pagar 1,430. Okey, 1/2 daripada 1,430 tu. Ditambahlah dengan harga pagar 1,430 tambah dengan upah keseluruhan sekali sama dengan RM
2145. So 2145 ni kamu kasih bandinglah dengan dia punya bajet. Bajet dia adalah 2000. Terlebih sudah daripada bajet. So dia suruh tentukan. Okey, dia suruh tentukan mencukupi atau tidak. So kamu cakaplah tidak mencukupi. Jawapan tidak mencukupi. Okey, jawapan tidak mencukupi itu sudah, tak payahlah tulis panjang apa-apa lagi. Okey, selesai untuk soalan nombor. Belum lagi, ada C lagi. Okey, C. Okey, C. Pak Mail dikehendaki membayar cukai tanah. Dia dah beli tanah, dia perlu bayar cukai. Okey, cukai itu adalah 43 sen sahaja. Okey, bagi setiap meter persegi. Okey, jadi dia suruh kira jumlah cukai tanah yang perlu dibayar. Okey, jumlah cukai tanah. Okey, kira luas dia dululah. Okey, walaupun untuk kes yang begini, paya tu termasuk juga dalam tanah dia. Okey. So kira dulu berapa dia punya luas. Luas dia 35, dia punya panjang darab dengan lebar. Panjang 35 campur 5. Okey, yang di sini. Okey, darab dengan lebar dia 12 tambah 5 juga. Okey, bila kamu sudah dapat panjang darab lebar darab dengan ini adalah dia punya luas. Okey, luas darab dengan cukai. Cukai dia RM 0.43. So ambil kalkulator, kamu kiralah darab. Okey, dapatlah RM RM292.40. Ini dia punya harga. Okey, untuk soalan nombor 17. Okey, Khairul merupakan seorang atlet berbasikal. Disebabkan negara sedang dilanda pandemik, maka latihan berpusat telah dibatalkan. Bagi mengekalkan momentum dan stamina beliau, jurulatihnya telah mengarahkannya untuk berbasikal setiap hari di kawasan rumahnya. Okey, jadi ini adalah gambar Rajah 9 ni. Okey, Rajah 9 adalah laluan dia. Laluan dia cakap dia akan bermula dari titik A. Okey, sini. Dia akan melalui B. A dia pergi ke B, melalui C. Lepas tu dia pergi ke D. Dia akan melalui ke titik A, balik melalui O. Maksudnya macam ni. Okey, dia suruh cari sekarang untuk soalan pertama, hitung jarak. Maka berapakah jarak laluan tersebut? Okey, jadi bermaksud ini adalah soalan bulatan. Dia suruh cari perimeter. Okey, jadi untuk cari perimeter kamu kena tahu sudut dulu. Kalau sini 120, di sini adalah 180, tolak dengan 120 lah. So dapat 60. So sini 60. Lepas tu ingat balik. Okey, yang ini kita sudah bincangkan soalan bulatan sebelum ini. Okey, untuk kira lilitan dia, lengkuk dia mestilah sudut 60 per 360 darab dengan 2 pi J. Okay, ini adalah untuk lengkuk yang pertama, iaitu lengkuk AB. Lepas tu kita tambah pula dengan lengkuk BC. Kita buat yang lengkuk dulu. Okey, 120 dia punya sudut per 360 darab sama juga 2 pi J juga. Tambah, okey, baru kita tambah dia punya panjang-panjang yang lain. Okey, BC, berapakah panjang B ke sini? Okey, macam mana nak tengok? Okey, sudah dibagi. Sini adalah 4 meter. So, dari C ke O ini pun 4 meter lah. Panjang keseluruhan di sini adalah 7. Jadi, di sini akan jadi 7 kan dia punya panjang. Jadi, 7 tolak 4 dapat sini 3. So, tambah 3. Tambah dengan, okey, 3 sudah. Yang ini, yang panjang keseluruhan ni, kamu tambahlah 7 tambah 4.
7, 8, 9, 10, 11 tambah 11. Okey, ini adalah dia punya keseluruhan. So, ambil kalkulator, tekan sahaja sekaligus sekali. Okey, tekan, akan dapat 29.71 km. Okey, itu adalah untuk soalan nombor 1. Okey, kita pergi tengok pula kepada soalan nombor 2. Dia cakap target Khairil ni minimum dia adalah 65 km sehari. Sehari dia mesti tidak boleh kurang daripada 65. Ni dia punya target, tidak boleh kurang. 65 paling-paling sikit pun. Hitung bilangan pusingan. Okey, jadi bilangan pusingan. Okey, kalau kita nak 65 km, kita kena bahagikanlah dengan jarak laluan dia tadi dalam nombor 1 tu. Jarak yang kita dapat tadi adalah 29.71. So, bahagilah 29.71. Bahagi, bila kamu sudah bahagi, kamu akan dapat 2.19. Okey, 2.19 ni tidak logik lah kan? Tiada pusingan yang ada perpuluhan. Jadi, kamu akan pilih antara 2 atau 3. Okey, jadi dia cakap minimum 65, tidak boleh kurang. Maksudnya kita kena ambil nombor yang seterusnya, iaitu 3 pusingan. Sebab kalau dia ambil 2 pusingan sahaja, kalau kamu bundar sepatutnya dapat 2. Tapi kalau ambil 2 pusingan tidak akan sampai 65 km. Jadi lebihkan dia jadi 3 pusingan. Itulah jawapan untuk nombor 2. Okay, soalan seterusnya dia cakap diagram. Okey, menunjukkan graf laju masa. Okey, dia suruh lukiskan graf. Dia suruh lengkapkan graf laju masa dalam tempoh 2 minit terakhir pusingan latihan. Dia beri bahawa basikal itu bergerak dengan laju seragam 8 ms-1. Okey, yang ini dia sudah lukiskan kamu 8 ms dalam masa 40 saat. Yang ini dia sudah lukiskan kamu lah maklumat yang pertama. Okey, maklumat yang kedua, Khairil meningkatkan kelajuan hingga 14 ms-1 pada saat ke-70, sorry. Maksudnya dari 42 hingga 70 tu dia meningkat. Meningkat jadi berapa? Dia cakap meningkat jadi 14. So daripada 8 jadi 14. Meningkat jadi 14. So kena tulis sini 14 lah. Dari 8 pergi 14. Okey. Dengan mas 70 tu. Okey, seterusnya nyah pecutan. Nyah pecutan maksudnya semakin perlahan sehingga berhenti. Okey, lama-lama dia nyah pecutan sampailah dia berhenti. Okey, berhenti ni mau letak berapa di sini? Dia cakap 2 minit. 2 minit bersamaan dengan 60 lah kan, darab 60 120 saat. So sini adalah 120. Okey, itulah dia punya graf. Okey, seterusnya lepas kamu sudah lukis graf, hitung nyah pecutan. Hitung nyah pecutan. Apa itu nyah pecutan? Yang laju dia berkurang. Maksudnya dia suruh kirakan yang ini berapa. Okey, berapa nyah pecutan tu. Jadi untuk kira nyah pecutan, okay, ingat baliklah. Okay, di sini dia punya titik adalah 70 14. 70 dia punya X, Y dia 14. Okey, akhirnya dia berhenti ni 120, Y dia kosong lah. Ini X, ini Y dia kosong. Jadi guna formula lah. Okey, apa formula dia tu? Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So sama dengan kasih gantilah. Y14 tolak dengan kosong, 70 tolak 120. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat
negatif 0.28 M S negatif 2. Okey, jadi tanda negatif menunjukkan nyah pejutan. Okey. Hitung jarak, jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 2 minit itu. Okey, keseluruhan jarak. Okey, jadi kalau graf laju dengan masa ni, macam mana nak kira jarak dia adalah dengan mengira luas di bawah graf. Sini. So, yang ini 4 segi tambah dengan trapezium tambah dengan segitiga. Okey. So, semua kita ada ruang pertama yang 1, 2, 3. Okey. So, kasih tambah semula. Yang ini tambah dengan trapezium tambah dengan segitiga. So, untuk yang itu, ini 42, sini 8. So, 42 darab 8 tambah trapezium. Trapezium ada dia punya formula, ada di muka surat depan ke. 1/2 darab hasil tambah sisi yang selari. Apa maksud sisi yang selari? Okey, yang ini sama ini. Tambah dia 2. Sini 8, sini 8, sini 14. Kamu tengok sini 8, 14. So, tambahlah 8 campur 14. Okey. Okey, tambah segitiga. Formula segitiga 1/2 darab tinggi dia 14. Tapak dia di sini 120 tolak 70. Okey. Ambil kalkulator, kamu tekan, akan dapatlah keseluruhannya adalah 994 meter. Okey, jadi ini sahaja penyelesaian untuk soalan nombor 17. Jadi untuk soalan bahagian sini, dia melibatkan penceritaan. So, kamu kena faham situasi, menggunakan rumus di muka surat hadapan, kamu boleh selesaikan soalan-soalan tersebut. Okey, jadi habis sudah semua soalan format SPM. Okey, pentaksiran sumatif. Jadi minggu depan kita akan mulakan dengan ulang kaji soalan modul. Okey, thank you.